Amalan pertanian baik JP4 penorehan. Apa itu penorehan? Torehan ialah proses melakukan pokok getah secara terkawal di mana satu irisan nipis dibuat bertujuan untuk membuka salur lateks bagi membolehkan lateks keluar dan mengalir di sepanjang alur torehan. Bilakah pokok boleh ditore? Pokok getah boleh ditore apabila 70% daripada jumlah pokok telah pun mencapai 45 cm ukur lilit pada ketinggian 150 cm dari aras tanah. Bagi mengetahui kecapaian 70% pokok yang boleh dilakukan pembukaan tapak torehan, bancian pokok perlu dilakukan dengan penandaan 1 titik untuk 36 sehingga 39 cm, 2 titik untuk 40 sehingga 44 cm, 3 titik untuk 45 cm dan ke atas. Pengambilan bacaan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kenapa perlu menoreh dengan betul? Tujuannya adalah untuk memastikan jangka pengeluaran hasil pokok getah mampu menjangkau sehingga 25 tahun. Kesan menoreh dengan betul akan memberikan hasil maksima, kos minima, dan ini seterusnya memberikan pekebun pulangan yang tinggi. Kulit pulihan yang sempurna, tumbesaran yang baik, kejadian kering kulit yang rendah, eksploitasi yang maksima. Bacaan ukur lilit akan diambil pada paras 150 cm dari aras tanah dan ditanda. Penandaan 1 titik untuk bacaan 36 hingga 39 cm dan ditanda dengan 1 titik. Untuk bacaan ukur lilit 40 sehingga 44 cm, penandaan 2 titik dilakukan. Bagi bacaan ukur lilit 45 cm dan ke atas, penandaan 3 titik dilakukan. Di sini kami akan menunjukkan cara pembukaan tapak torehan. Sebelum kita membuka tapak torehan, ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan, di mana pembukaan panel torehan boleh dilakukan sekiranya sebatang pokok telah mencapai ukur lilit 45 cm pada ketinggian 150 cm dari aras tanah. Antara alat yang diperlukan ialah pertama smart template. Smart template ini dibuat daripada aluminium yang telah ditetapkan ketinggiannya 150 cm dengan kecerunan ke atas 30 darjah. Tali, kapur, paku, spray, pita pengukur, alat kawalan kulit, berus, dan seterusnya set alat torehan, pancuran, mangkuk getah, dawai penyangkut, dan paling penting gunakan pisau tore serta batu asah. Pastikan pisau tore dalam keadaan yang tajam. Langkah pertama, lekapkan template pada batang pokok dan belitkan zinc ke kiri. Tanda panel menggunakan penanda kecuraman 30 darjah dari kiri atas ke kanan bawah. Gunakan tali
untuk mendapatkan ukuran separuh lilitan pada alas 150 cm dan pangkal pokok. Tanda sepadan belakang panel untuk kawalan tapak torehan. Tore CT alur torehan sempadan hadapan pada panel torehan yang telah ditanda. Tore CT alur torehan sempadan belakang pada panel torehan yang telah ditanda. Tore CT alur torehan pada panel torehan yang telah ditanda dari kiri atas ke kanan bawah. Dekapkan alat penanda kawalan kulit bulanan untuk penggunaan kulit semasa menoreh. Pasang pancuran 20 cm bawah curaman torehan di sempadan hadapan. Dan langkah terakhir, pasangkan spring dan dawai penyangkut 20 cm di bawah pancuran. Sistem torehan yang baik dapat mengalirkan lateks secara maksimum dengan penggunaan kulit yang minimum. Di samping itu, tujuan penorehan dan penuaian adalah dengan mengeluarkan hasil lateks bagi memberi pendapatan kepada pekebun kecil. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan giliran panel torehan. Yang pertama, panel BO1 torehan 1/2, panel rendah kulit dara panel pertama. Untuk BO1 ni, kita boleh guna pakai dia semaksimum yang boleh sehingga 5 tahun. Okey, selepas habis 5 tahun, kita boleh anjakkan kepada BO2, torehan 1/2, panel rendah kulit dara kedua. Okey, untuk panel rendah kulit dara kedua ini pun, kita boleh guna pakai dia semaksimum yang boleh sehingga 5 tahun. Okay, selepas habis 5 tahun, jadi dia sudah 10 tahun kan. Jadi untuk yang ke-11, tahun yang ke-11, panel BI1. Panel rendah kulit pemulihan pertama, panel pertama. Okey, untuk kulit pemulihan yang pertama ni, kita juga boleh memanfaatkan dia selama 5 tahun. Jadi kita boleh maksimumkan dia selama 5 tahun untuk kita ambil hasil lah. Okey, untuk tahun yang ke-16, panel HO1, torehan 1/4. Panel tinggi kulit dara panel pertama. Okey, untuk HO1 ni, dia di atas kepada BO tadi. Di atas kepada BO. Jadi kita boleh tengok di flowchart ni, HO1. Untuk panel ini kita boleh gunakan dia selama 2 tahun sahaja. Okey, bila 2 tahun, waktu dalam 2 tahun tu dia akan timbul waktu musim ranggasan daun. Okey, bila timbulnya musim ranggasan daun, kita boleh gunakan BI2 torehan 1/2 pada musim ranggasan daun saja. Jadi tak ada istilah yang pekebun kecil tidak menoreh. Habis waktu ranggasan daun, dia balik kepada HO1. HO1 ni selama 2 tahun lah. Begitu juga dengan HO2. Panel HO2 torehan 1/4, panel tinggi kulit dara panel kedua. Maksud dia bersebelahan dengan HO1. Untuk panel torehan ni kita boleh manfaatkan dia selama 2 tahun. 2 tahun, begitu juga dengan sebelum waktu ranggasan daun, kita perlu berhenti dan kita boleh guna untuk BI1 torehan 1/2 ni. Waktu ranggasan daun. Habis waktu ranggasan daun, kita balik kepada
HO2 untuk teruskan selama 2 tahun lah. Begitu juga dengan HO3. Panel HO3 torehan 1/4, panel tinggi kulit dara panel kedua. Untuk HO3 ni, kita boleh manfaatkan dia juga selama 2 tahun. Sama juga seperti sebelum. Waktu ranggasan daun, kita boleh berhenti di panel ni. Kita boleh pergi ke BI1 torehan 1/2 pada musim ranggasan daun. Okey, selepas habis 2 tahun, tahun ke-22, panel HO4 torehan 1/4, panel tinggi kulit dara panel keempat. Ini kita boleh manfaatkan dia selama 2 tahun juga. Waktu ranggasan daun, kita boleh berhenti dan kita boleh toreh pada panel BI1 torehan 1/2 pada musim ranggasan daun. Jadi di situ kita boleh tengok pekebun kecil tak ada masa untuk rehat. Bolehlah berehat, tapi waktu ranggasan daun pun pekebun kecil boleh menoreh. Jadi secara tak langsung dia akan mendapat pendapatan pekebun kecil lah. Okey, untuk pengetahuan, kalau sebetulnya satu pokok ni kita boleh semaksimum yang boleh kita toreh selama 25 tahun. Okey, selepas 25 tahun mungkin kita akan syorkan untuk tanam semula lah. Torehan menaik terkawal. Bagi membuka panel torehan, tandakan garisan menegak sepanjang 60 cm atas panel torehan rendah. Toreh sedikit kulit di sepanjang garisan kira-kira 60 cm. Lilit seutas tali halus di keliling batang pokok. Lipat 4 tali tersebut untuk mendapatkan sesuku lilitan dan tekapkan tali tersebut di batang pokok. Tandakan di sebelah kanannya. Buat garisan menegak sepanjang 60 cm di sempadan kanan pula. Toreh sedikit kulit di sepanjang garisan menegak yang ditandakan. Gunakan template berkecuraman 45 darjah. Tandakan curam itu dikekalkan dengan menoreh kulit di sepanjangnya. Beberapa torehan dibuat pula untuk membuka ruang 2 hingga 3 cm bagi memuatkan pisau TMT. Pasang pancuran pada kedudukan 20 hingga 25 cm di bawah alur torehan. Pasangkan dawai dan mangkuk mengikut kesesuaian supaya tidak mengganggu semasa pengutipan hasil. Gunakan penanda kawalan kulit bulanan. Tandakan di kedua-dua sempadan torehan. Seterusnya kita masuk ke bahagian GTT. Apakah G? G adalah gram, T adalah tap, T juga adalah tree. Dalam bahasa Melayunya, gram per pokok per toreh. Bagaimanakah kita ingin mendapatkan hasil ataupun jumlah GTT? Mari kita mula dalam pengiraan bagi mendapatkan GTT. Kita ikut sahaja formula. Yang pertama, kita anggap hasil jualan getah iaitu 180 kg. Kita bahagi dengan jumlah pokok yang ada di kebun. Sebagai contoh, 500 pokok. Okey, seterusnya kita kira dan mendapat sebanyak 0.36 kg per pokok. Setelah mendapat kilogram per pokok, kita bahagi lagi dengan bilangan hari menoreh. Yang kita ambil sebagai contoh sebanyak 12 hari. Jadi 0.36 kilo kita bahagi dengan 12 hari.
Seterusnya, kita darab dengan 1000 gram bagi mendapatkan jawapan dalam unit gram. Dengan perkiraan ini, kita mendapat sebanyak 30 gram ataupun 30 GTT. Dan begitulah cara kita mendapatkan GTT. Dengan itu, kita dapat membuat jangkaan hasil latex bagi sepokok dalam sesuatu tempoh tertentu. Dengan adanya video JP4 penorehan, diharapkan dapat memberi manfaat kepada golongan sasar dari segi pengetahuan secara teori, amalan pertanian baik dalam melaksanakan penuaian getah, seterusnya menyumbang kepada pendapatan pekebun kecil bagi merealisasikan visi, misi, dan objektif Risda. Sekian dan terima kasih. Paring kawanangan Ponsikau.